Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni Acap nak kongsi dengan korang satu detail ni. Bagi Acap semalam Acap baru nampak benda ni dekat FYP Acap, dekat TikTok, pasal conversation seorang anak perempuan dengan ayah dan juga mak dia sebelum dia bunuh diri, guys. Ini cerita suicide ni memang agak mendalam. Bila kita kaji kes dia, kita baru tahulah kenapa punca and apa sebab dia buat macam tu, guys. Tapi sekejap lagi kita akan cerita dengan korang. Kita akan share sekali rakaman audio dia dengan ayah dia. So korang yang mana baru masuk, Acap ucap selamat datang. Yang dah lama, jangan lupa tekan like, siap-siap. Jangan lupa tekan subscribe button dan hit bell notification sekali, okay? So jom kita layan video tentang Aisyah. Let's roll it. Okay guys, hari ni kita cerita pasal Aisyah. Okay, macam saya cakap tadi, dia viral sebab dia punya rakaman audio dia dengan ayah dia. And kalau korang nak tahu guys, dia ni merupakan seorang India Muslim. Dan masa kejadian ni berlaku ataupun masa dia tengah call bapak dia tu, dia ni memang tengah berdiri di tepi sebuah jambatan yang kat bawah dia tu adalah Sungai Sabarmati. So sungai tu mungkin deras, mungkin besar. So memang dia dah tinggal last action dia nak lompat je lah, senang cerita. Dia nak bagi kata-kata akhir dekat ayah dia. Okay guys, apa yang buatkan dia nak bertindak sampai ke tahap macam tu? Dia ni dikatakan mengalami tekanan dari suami dan juga keluarga suami dia. Okay guys, sebelum tu kita nak cerita dululah dengan korang sikit sebanyak biodata tentang si Aisyah ni. Okay, nama penuh dia adalah Aisyah Banu Makrani. Dia ni muda lagi guys, baru sahaja berusia 23 tahun. And dia ni telah pun berkahwin pada tahun 2018 bersama dengan Arif Han dan tinggal di Jalur Rajasthan. Setahun selepas berkahwin, Aisyah telah pun berpindah semula ke rumah ibu bapanya kerana dipercayai sering didera secara fizikal dan mental oleh suami dan keluarga mentuanya. Hanya kerana Aisyah ni, macam aku cakap tadi lah, ni isu pasal dia punya dowry ataupun mas kahwin dia. Berikutan hal tersebut, pada tahun 2019, Aisyah telah pun memfailkan kes keganasan rumah tangga dan gangguan mas kahwin di mahkamah. Dekat sini inilah cerita dia. Macam Johnny Depp juga, tapi dia terbalik sikit. Ini cerita pasal mas kahwin, memang tak sudah-sudah. So kita jump into the chronology sampailah dia menghembuskan nafas dia sendiri. Memang lately ni guys, banyak gila masalah-masalah rumah tangga yang viral kan. Macam aku cakap tadi, Johnny Depp dengan Amber Heard tu, memang orang kata, kita dah tahulah kemenangan dia berpihak pada siapa. Tapi Aisyah ni guys, dia menanggung sebenarnya banyak derita dekat dalam perkahwinan dia. Bermula lepas sahaja dia berkahwin dengan si Arif ni, Aisyah ni dikatakan mempunyai hubungan yang kurang baik sebenarnya dengan family belah suami dia. And beberapa hari sebelum si Aisyah ni nak bunuh, Aisyah ni ada tulis sepucuk surat. Dekat dalam surat tersebut, dia menyatakan bahawa Arif berlaku curang terhadap dirinya dan Aisyah berkata yang Arif sedang menyeksa 2 nyawa. Aku bila baca pasal benda ni, aku pelik. Apa yang 2 nyawa pula? Baru yang aku tahu, sebenarnya waktu si Arif ni buat deraan kepada si Aisyah ni sedang mengandung rupanya guys. Aisyah juga ada memberitahu bahawa dia pernah dikurung dekat dalam bilik selama 4 hari tanpa diberikan makanan dan juga pernah dipukul oleh Arif sehingga Aisyah mengalami keguguran. Mana tak stres man. And dalam member tu mengandung, kau dera, kena pukul. That's why si Aisyah ni dia memang kecewa gila dengan sikap Arif ni. Dan dia kata dia memang dah fuck up lah. Dia dah tak nak meneruskan kehidupan dia sebab dia rasa yang Arif ni memang tak perlukan dia lagi guys. Okay, pada hari Aisyah berada dekat tepi jambatan tu, Aisyah sebenarnya dia ada call si Arif ni. Dia ada buat panggilan lah, lebih kurang dalam 70 minit daripada rekod polis. And waktu tu diorang kata diorang ni bertengkar each other and Arif ni just put the blame on Aisyah pada waktu tu. Okay, dalam perbualan telefon tersebut, dia bagi tahu bahawa dia nak bunuh dekat Arif. Tapi Arif kata nak mati-matilah. Dia tak endahkan isterinya, malah menyuruh Aisyah untuk menghantar video sebelum dia bunuh. Sebab dalam rakaman tu kau boleh dengar dia kata nak bunuh
Tapi sebelum tu rekod video dulu. Nanti tak adalah polis ni kata aku ni penyebab kau bunuh. And case ni ditutup atas dasar engkau yang nak bunuh. Dia nak lepaskan diri lah, senang cerita si Arif ni. Dia kata dia tak nak apa, ada bersangkut paut langsung dengan kes ini. And dia kata satu lagi, dia nak jaga nama dia lah dekat orang ramai. So bila dah sampai ke tahap macam tu guys, si Aisyah ni memang dah putus asa sebenarnya. Dia memang dah nampak dah yang laki dia ni memang totally tak perlukan dia. Kau bayangkan suami dia suruh rakam nak menunjukkan dia ni bunuh dalam keadaan rela hati macam tu. Kau bayangkan situasi si Aisyah waktu tu. So guys, selepas Arif cakap macam tu, Aisyah buat guys. Dia keluarkan handphone dia, dia rakam situasi sungai, dia rakam diri dia yang ada kat atas jambatan, dia rakam muka dia bagi tahu yang dia nak bunuh kejap lagi, dan dia hantar klip tersebut kepada kedua-dua pihak keluarga. Keluarga mentua dia dan juga keluarga dia sendiri. Bila dah sampai video tu dekat keluarga sendiri, kau bayangkanlah, takkan mak bapak dia nak diam. Aisyah ni ada bapa, masih lagi ada mak juga. So lepas dia dihantar video tu, Aisyah ni terus menghubungi bapa dia, iaitu Liquat Ali. And dalam perbualan mereka tu, kita boleh dengar yang bapa dia ni berusaha, dia pujuk habis-habisan dekat Aisyah ni. Dia kata dengan Aisyah, tolong balik, kita boleh settlekan masalah ni. And Aisyah kalau kau boleh dengar suara dia dekat dalam phone tu, dekat dalam audio tu, memang dia ni dah putus harap lah. Dia kata dalam hidup dia ni dah tak ada apa-apa, sebab laki dia memang tak nak kat dia, dan dia memang nak mati lah. Dia kata dia nak mati. Ayah dia siap cakap, Aisyah, awak tahu tak, nama awak ni saya ambil daripada nama isteri Nabi Muhammad SAW. And Aisyah adalah nama yang baik, dan aku percaya engkau boleh berfikir secara baik. Lepas tu si Aisyah ni bentan juga. Dia kata tak ada, I want to die papa, I want to die. Dia kata macam tu dekat dalam video tu. Okay, kejap lagi kita orang akan play video tu dekat kau. Ke nak dengar sekarang? Okay, dengar sekarang. हाँ बेटा कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। सुन ले, तो कुरान शरीफ की कसम है, तुमको घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आ रहा, अब मैं घर आ जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ, मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा। So itu dia guys, perbualan yang full yang korang boleh dengar. Bapak dia memang towards the end pujuk. Sebab awal-awal tu kan mak dia yang bercakap dengan dia kan. Mungkin mak dia tak load dah. Bapak dia cakap sampai tahap, aku akan bunuh semua orang kat dalam rumah ni kalau kau bunuh diri. Dia kata kau jangan bagi bapak main gila. Dia kata macam tu. And kalau kau dengar dekat hujung audio tu, and kat situ kita dah tahu dah yang Aisyah sebenarnya dah buat keputusan. Kau faham maksud aku? Bila kita dengar dekat ujung panggilan tu, dia kata, okay papa, saya balik. Okay, fine, saya balik. Tapi pada akulah, aku dengar suara dia memang dah malas nak argue dah dengan bapak dia. Sebab dia dah buat keputusan untuk akhirkan hayat dia pada waktu tu. Lepas je panggilan tersebut berakhir, ahli keluarga Aisyah, dia terus buat laporan kepada polis, suruh polis pergi kat tempat kejadian untuk pergi cek lah, is it si Aisyah ni betul balik ke, terjun ke ataupun tidak ke. Tapi guys, sebelum sempat mereka sampai ke jambatan tersebut, dilaporkan Aisyah telah pun terjun dan disahkan mati lemas. Waktu tu ayah dengan mak dia memang tak boleh cakap apalah kan. Bila dah sampai tengok tak ada orang, dia dah lega, dia ingat anak dia dah balik. Tapi lepas polis datang dengan skuad dia pergi buat siasatan dekat area di situ, diorang jumpa mayat Aisyah tak jauh daripada sungai tersebut. Sebab diorang tak silap acap split like 7 to 8 minit je sebelum diorang sampai dekat lokasi di mana Aisyah nak bunuh. Ya, pedih lah. Aku bukan nak kata apalah, umur 23 alami torture yang macam tu. Sakit sakit. Tapi lagi sakit sebenarnya mak ayah dia kan. Tapi tak apalah, kita bincang pasal spekulasi ataupun apa punca yang menyebabkan Aisyah ambil keputusan sampai tahap macam tu sekali. Let's go.
Acap rasa daripada awal tadi Acap ada cakap punca utama masalah Arif dengan juga si Aisyah ni adalah mas kahwin. Aku tak faham lah family dia ni kecoh now pasal mas kahwin. Okay guys, kita nak bagi tahu korang sikit. Dalam perkahwinan Hindu, mas kahwin kita sebut sebagai dori. Okay, dori ni adalah hadiah yang diberi kepada pengantin perempuan oleh ibu bapa dan saudara untuk perkahwinannya. Tapi kebanyakan pengantin perempuan ni diorang akan gunakan dori ni untuk memikat hati pengantin lelaki, dan perkara ini juga telah menjadi amalan tetap mereka. Family bagi dia duit buat modal kahwin. Dia ni kelam. Perempuan dekat India ni dia orang aku nak kata kelam lah, takutkan orang marah pula. Dia macam aku bapa anak perempuan aku nak kahwin, aku bagilah RM10,000. Dia guna RM10,000 tu pergi impress power dia. Pasal power dia dah joli, lalas tak kahwin dengan dia. Lebih kurang macam tu lah. Tak pun kalau kahwin pun tak jadi apa. Itulah cerita dia. So kat sini dia ada apa ni? Dia ada masalah sikit lah kan. Sebab sepatutnya duit tu digunakan untuk kahwin, bukan digunakan untuk impress pasangan dia. Okay. And kalau korang nak tahu juga guys, ada fakta yang mengatakan hampir 80% rakyat di India membuat pinjaman bank semata-mata untuk memenuhi tuntutan dori tersebut. Disebabkan itu, isu dori ni menjadi antara salah satu isu yang serius di India kerana dia boleh membawa kepada gangguan serta penyiksaan fizikal dan mental terhadap golongan wanita, terutamanya mereka yang tak mampu untuk meneruskan dengan harga yang lebih tinggi. Kau bayangkan modal RM10,000, RM5,000 dah bagi boyfriend kan. Lepas tu keluarga dia orang minta RM10,000. Mana lagi nak cekau RM5,000 tu mat? Yang boyfriend ni pun satu hawa juga. Dah ambil buat joli, lepas tu bab kahwin bagi kat perempuan. Jangan macam tu kita kat Malaysia ni terbalik. Kita kat Malaysia ni terbalik. Lelaki kena ada duit nak kahwin dengan perempuan. Lelaki ni macam nak apa ni, macam nak mampus dia cari duit kan. Lepas tu samalah perempuan pun ada lah dia punya playing the part kan. Which is good lah kalau dua-dua tu aku kata apa, kongsi untuk mendirikan rumah tangga. Sebab nak kahwin ni dua orang bukan seorang Aku harap tak ada lah dekat Malaysia ni yang pakwanya kerja konon nak impress makwanya, tapi bila nak kahwin orang tu minta hantaran RM10,000 tak ada duit. Pisang. Jadilah masalah-masalah macam ni. Okay guys, apa yang jadi kepada Arif sebenarnya selepas kematian Aisyah ni? Adakah dia ni bebas? Adakah video yang dirakam oleh Aisyah tersebut menjadikan sebab untuk dia tak disabitkan bersalah di mahkamah? Tidak guys, kerana susulan dari kes tersebut, Mahkamah Seksyen Ahmed Ahbad telah pun menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Arif Khan atas tuduhan bersubahat membunuh isterinya. Dekat sini si Arif ni terperanjat sebenarnya. Ini apa yang Acap baca lah Selepas kematian ataupun berita si Aisyah ni bunuh, polis ada jumpa handphone Aisyah. Dia tak jalan sama. Aku rasa Aisyah ni ada benda yang dia nak tinggalkan ataupun ada something yang dia nak keluarkan. Dia nak tunjuklah si Arif Khan ni siapa. Kenapa dia ni boleh bunuh dia. So dekat situ polis mungkin dah siasat bukti-bukti, dan diorang kata Arif Khan ni adalah punca kepada kematian isteri dia. Walaupun bukan daripada segi pembunuhan atau apa, dia dijatuhkan hukuman bersubahat. Disebabkan ni lah family dia, disebabkan dia punya torture, dia punya curang bagai, habis hilang satu nyawa. So itulah dia guys, cerita yang Acap nak kongsi dengan korang tentang masalah perkahwinan ni juga. Minggu lepas kita cakap pasal Johnny, minggu ni kita cakap pasal Aisyah. Kalau Johnny cerita dia pasal apa, keganasan kan, bini dia liar kan. Tapi pasal Aisyah ni cerita dia pasal mas kahwin. Kita dekat Malaysia ni sebenarnya ada isu pasal mas kahwin. Ada yang bergaduh dekat masjid sebab mas kahwin tak cukup. Tapi pada aku, kita ni kalau nak kahwin lah, ini saya pun belum kahwin, nak cakap pun bukan bagus sangat, tapi pada saya lah, dahulukan mana yang wajib dan jangan agungkan mana yang adat. Itu saja. Wacau lu. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Bye.